membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Yang saya muliakan, yang berbahagia, berusaha pengurusi Qaryah, seterusnya para imam, ahli tangkuasa, tuan-tuan guru, para asatidzah, para habaib, tuan-tuan dan puan-puan, haji-haji dan hajah-hajah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memayungi kita dengan rahmat dan kasih sayangnya, mengurniakan kita kebaikan demi kebaikan yang banyak. Moga-moga kita dapat berlumba-lumba melakukan kebaikan. Ada setengah orang dia lumba-lumba juga, tapi lumba-lumba mencari kekayaan. Ada orang lumba-lumba juga, lumba-lumba untuk saling hasad menghasad, ada juga kan. Dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Ada bising-bising macam-macam. Kita nak minta supaya Allah jadikan kita ni golongan yang lumba-lumba buat baik. Macam Allah sebut dalam Quran, fastabiqul khairat. Allah perintah kita, berlumba-lumbalah kita untuk melakukan kebaikan. Tengok orang buat kebaikan, kita nak buat lebih daripada orang tu. Tengok orang tu derma, kita nak derma lebih daripada orang tu. Apa saja kebaikan yang orang buat, kita pun nak buat lagi lebih, insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan muslimin rahimakumullah, kita doakan juga buat saudara-saudara kita di bumi Palestin. Allah kurniakan kemenangan, bantuan, sokongan, kesembuhan, rawat kesedihan mereka, dan moga-moga dikurniakan kepada mereka kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Kita di sini tak dapat tolong banyak, dapat tolong masuk duit dalam tabung sikit pun tak apa dah. Tabung Palestin. Kalau tak mampu pun, kurang-kurang pun, janganlah berhenti boikot lah. Dia kuih lama, kuih apa, orang kata hangat tu dah habis lah. Kedai-kedai hak mana hak Yahudi tu, itu depa tak pi lah dia mula start pi dah. Itu masalah dah kan. Dia mula lupa dah. Itu masalah orang kita ni. Jadi jangan lupalah, kesianlah kepada saudara-saudara kita di bumi Palestin. Dan kita tak ada rugi apa pun bila kita boikot depa tu, bahkan menguntungkan dan menaikkan ekonomi kita lagi, insya-Allah. Jadi begitulah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan kita dan menjadikan kita muslim yang sentiasa kasih mengasihi sesama muslim yang lain, cinta menyertai sesama saudara kita walaupun mereka berada di bumi yang bukan bumi kita, bukan bertutur dalam bahasa kita, tetapi kerana sifat kesaudaraan kita, persaudaraan Islam kita saling mengasihi, kasih mengasihi, dan tidak lupa untuk mendoakan dan memberi bantuan mereka pada mereka semua, insya-Allah.
Moga-moga Allah rahmati kita semua atas usaha kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin rahimakumullah, kita pada malam ni akan membacakan kitab kita, iaitu Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, karangan susunan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kitab ini yang ada pada tangan saya ni disunting dan disempurnakan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, ataupun gelaran dia Abu Ali An-Nadwi Al-Banjari. Allah yarhamhu, moga-moga Allah rahmati beliau, insya-Allah. Baik, dalam kitab saya ni kita pada muka surat yang ke-35. Muka surat 35. Kalau ada siapa-siapa ada kitab lain, besi yang lain, saya tak pasti. Baik, kita dalam bab yang kedua. Bab yang kedua, pada menyatakan berbuat taat dan ibadah yang zahir. Pada menyatakan berbuat taat dan ibadah-ibadah yang zahir. Kita dah cerita dah mukadimah dia, kan, iaitu beberapa nasihat daripada Imam Ghazali, dan juga dia bermula cerita dia daripada start kita bangun tidur. Selepas dah bangun tidur tu baca doa dan sebagainya, kita masuk pada fasal yang pertama, pada menyatakan adab qada hajat. Adab pergi tandas. Itu hebatnya agama Islam kita ni. Adab qada hajat pun Islam kita diajar. Tak seperti agama-agama lain, dia tidak ajar kehidupan tu secara detail, secara menyeluruh, tak ada. Kita lah agama yang sedetail-detailnya dia ajar. Semua benda Nabi ajar. Tak ada benda yang Nabi tinggal, tak ajar. Semua benda Nabi ajar, yang merangkumi kehidupan manusia biasa. Baik, kita masuk fasal yang pertama, pada menyatakan adab qada hajat. Baik, insya-Allah. Maka qala Ibn Sarim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darin, amin. Maka apabila engkau hendak masuk ke dalam tandas, sama ada hendak qada hajat atau lainnya, maka hendaklah engkau dahulukan ketika masuk itu akan kakimu yang kiri, dan pada ketika itu baca olehmu bismillah, a'udzu billahi mir rijsil khabithi al-mukhbithi asyaitanir rajim. Maksudnya, dengan nama Allah, aku berlindung dengan Allah daripada kotoran najis yang jahat, lagi suka menyuruh orang lain berbuat kejahatan, iaitu syaitan yang terkutuk. Dan pada ketika masuk tandas itu, jangan beserta sesuatu yang tersurat nama Allah. Baik, kita berhenti dulu dekat tu. Jadi adab pertama masuk tandas mesti kaki kiri. Dan adab ni antara adab yang penting sebenarnya. Walaupun nampak macam biasa ya, masuk kaki kiri tu, tak masuk tak apa. Tak. Yang ni Nabi SAW yang atur dan ajarkan, supaya kita masuk tandas kaki kiri tu, sebab tandas tu tempat tidak baik, tidak elok, kan. Dan yang keduanya, apabila kita langkah kaki kiri masuk ke tandas, kita punya pergerakan tu lebih stabil berbanding kalau kita masuk kaki kanan. Sebab tandas ni dia licin sikit. Kedua, kita baca nama Allah ketika nak masuk dalam tandas, menjauhkan kita daripada diganggu gugat oleh syaitan. Syaitan ni dia memberi kesan dalam kehidupan kita, kan. Syaitan ni dia ganggu kehidupan kita, walaupun kita nampak macam remeh-temeh, tapi Allah sebut dalam Quran, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Syaitan ni adalah musuh kita, ambil dia sebagai musuh, jangan buat remeh-temeh. Kadang-kadang kerana kita abaikan benda yang kecil macam ni, dia bawa benda yang lebih besar. Kerana syaitan ni dah mengganggu gugat keluarga kita dan sebagainya, kan, menimbulkan suasana tidak tenang, senang dalam rumah kita. Kadang berpunca daripada iblis, syaitan. Dan kita tidak menjaga adab-adab untuk menjauhkan daripada syaitan ni,
Masuk rumah tak baca doa, keluar rumah tak baca doa, masuk tandas tak baca doa. Saya pernah jumpa satu kes ketika buat rawatan masa dululah. Dulu rajin buat rawatan lah ni tak apa nak rajin dengan tak dan. Masa dulu saya masa jumpa satu kes tu, satu orang makcik ni jin duduk dalam perut dia berpuluh tahun. Bila kita tanya, mula-mula dia bohong, dia cakap tu gini. Sampailah kami pergi jumpa seorang anak murid Pak Syumit. Anak murid Pak Syumit tu cerita, dia kata dia ni, jin ni, dia bohong yang sebenarnya. Dia bukan ada siapa-siapa hantar pun, dia mai masuk dalam kemaluan perempuan ini ketika dia belum akhir balik lagi, iaitu masuknya waktu ketika berada dalam tandas, dan dia lupa untuk baca doa masuk tandas. Dia masuk tandas, dia lupa baca, jadi benda tu, makhluk tu dia masuk dalam kemaluan, dia duduk dalam perut. Wal'iyyazubillah. Ini bahaya. Walaupun nampak remeh, benda tu nampak kecil, biasa-biasa. Oi, rupanya kemudian tu dia duduk dalam perut orang tu sampai dah tua, sampai beranak pinak, tak lega-lega, ubat rata, akhirnya baru jumpa punca. Dan dia payah dah nak keluar susah. Oi, jumpa macam-macam ustaz pun payah nak keluar. Sebab apa? Dia dah berakar umbi dalam tu. Dia dah jadi satu apa? Dia buat banglo dalam tu. Dia bukan buat rumah kayu dah, dia buat banglo batu dalam perut tu kan. Dia tak mau keluar dia dah selesa berpuluh tahun duduk dalam perut. Tu masalah dia. Itu kata bahaya. Sebab tu walaupun nampak adat ni macam kecil, remeh-temeh, tapi kadang-kadang dia bawa kesan yang besar. Baik. Dan bacalah doa lemu. Tengok doa yang dia ajar ni, doa yang menyebut nama Allah. Kita ni kurang-kurang pun kalau tak baca doa yang panjang pun ketika masuk tandas, baca bismillah pun tak apa dah. Kalau kita buka dalam kelebihan baca bismillah ni, bila kita baca bismillah ni, syaitan takkan ikut apa kerja kita buat. Kita masuk rumah baca bismillah, syaitan takkan ikut. Kita keluar rumah baca bismillah, syaitan takkan ikut. Kita pakai pakaian baca bismillah, takkan ikut dia. Kita nak makan baca bismillah, syaitan pun tidak akan makan bersama dengan kita. Sekurang-kurang pun sebut nama Allah. Bismillah. Kalau sakit perut sangat-sangat dah tak dan kan, nak buka pintu kelang kabut, bismillah pun jadi bismillah, buka pintu masuk tandas. Tu habis-habis ni lah. Habis-habis tak dan. Sebut nama Allah. Baik. Jadi dalam ni pun dia sebut bismillah, a'udzubillah min rijsi khabithil mukhbithis syaitanir rajim. Ataupun kita baca doa seperti mana kita baca salatullah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ataupun kalau tak dan, ataupun saya tak hafal lah doa tu ustaz. Dulu tak dan masuk sekolah tadika kecil-kecil tu, tadika dia baca doa ni kan. Jadi bacalah bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Tapi jangan baca dalam tandas, baca di luar. Sebelum masuk tu baca, jangan pergi buka-buka masuk baca dalam tandas. Baca di luar. Baik. Dan dia kata pengarang kita lagi, pada ketika masuk tandas itu jangan berserta sesuatu yang tersurat nama Allah. Kalau ada tulisan nama Allah, jangan masuk tandas. Dan segala sifatnya, ada tulis nama-nama Allah yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul, Al-Mulk, Quddus, Salam, nama-nama Tuhan, Asma'ul Husna yang 99 tu. Jangan bagi ada kat baju ke, kat pakaian ke. Kadang-kadang dia pakai baju tu nama surau, contohlah kan, macam surau saya, surau tempat saya jadi pengurusi situ. Masa korban kita buat baju surau, dia tulis kat belakang tu, bubuh lambang pula Ar-Rahman, surau Ar-Rahman, tulis dalam bahasa Arab, tulis bahasa Arab Ar-Rahman. Jadi baju tu tak boleh pakai masuk tandas, tak boleh. Dia kena masuk tandas, kena buka baju tu, tak boleh. Kecuali tulisan tu ditulis dalam tulisan Rumi, tak apa. Dia tulis R-A-H-A-M-A-N, tak apa. R-A-H-M-A-N, Rahman, tak apa. Jangan tulisan tu ditulis dalam Arab, tulisan Arab tak boleh. Dan Al-Quran ataupun ditulis perkataan Al-Quran, ma'at tahfiz Al-Quran, ditulis Al-Quran tu dalam bahasa Arab, tak boleh. Kalau ditulis dalam bahasa Rumi tak apa.
Okey? Dan segala nama malaikat, nama-nama malaikat Jibril, Mikail, mana nak tahu kan dia buat apa nama kelas sekolah dia, nama Jibril, Mikail, jadi buat baju kelas, buat baju kelas, betul tulis kat belakang tu nama malaikat tu. Lepas tu dalam jawi pula masuk ke tandas, tak boleh, tak boleh, semua tu makruh. Dan segala nama anbiya, kerana yang demikian itu makruh. Nama nabi-nabi, nama malaikat, semua tu makruh, tak boleh. Itu ustaz polis, macam mana ustaz polis? Tuan-tuan perasan tak polis? Dia dekat lambang dia tu ada tulis Allah Muhammad. Kalau masuk tandas macam mana? Pakai seragam elok kan, lambang masuk tandas. Macam mana tu? Ada orang tanya soalan ni kepada saya. Saya kata kat mereka, kalau ada benda yang boleh menutupi benda tu, tutup. Kita ni dah bawa handphone kita ni masuk tandas apa semua. Ada ayat Quran dalam handphone? Ada. Kita download satu Quran duduk dalam handphone tu. Tidak? Surah Yasin pun ada, zikir pun ada tu. Jangan buka dalam tandas. Tutup tak apa. Kita tutupkan tak apa. Begitu juga orang yang pakai cincin. Cincin yang ada kalimah Allah. Ada juga yang beli cincin tiru hak Nabi punya corak tu kan. Dia tulis Muhammad Rasulullah. Masuk tandas lah ke mana? Sama ada dia buka, cabut, buh dalam poket, ataupun dia pusingkan bagi terbalik, dia genggam. Dia pusingkan bagi terbalik, dia genggam. Jangan buka dalam tandas. Tutup tak apa. Okey? Jadi kalau ada lambang di baju ke, di topi ke, kalau topi tak apa boleh buka tak kat luar. Kalau di baju, macam mana? Cari benda apa yang boleh tutup dia. Takkan nak buka seragam tu pula, nak pakai balik sekali jenuh kan. Kena pula dia ada program pula kan hari tu, penyampaian apa ke apa, susah. Askar polis kan, lambang mereka tu. Kalau dia ada macam apa orang panggil tu, bulat tu, ada pembubuh kat sini, saya anti rasuah lah apa tu kan, pakai benda tu boleh. Kita buka baju kita, kita tutup sikit kalimah Allah. Apa pun asalkan dia menutupi, boleh. Clear InsyaAllah. Baik. Dan demikian lagi pada ketika masuk tandas itu, jangan terbuka kepalamu. Sebaik-baiknya tutup kepala kita masuk tandas. Sebab tu orang tua dulu dia bubuh kain kan. Dia ambil satu kain, dia letak atas kepala dia. Bagus. Itu adab lah. Dan sayugianya, dan lagi sayugianya, ni bahasa dulu. Sayugia ni maksud dia harus, yang bari dalam bahasa Arab, pakai olehmu cerpu. Bahasa lama, cerpu. Haji-haji tahu cerpu? Cerpu ni kasut lah, slipper, capan atau alas kaki. Slipper lah, kita kata slipper Jepun. Okey. Dan hendaklah engkau dahulukan akan kaki kananmu ketika keluar darinya. Jadi harus ataupun sepatutnya, yang bari dalam bahasa Arab, sepatutnya pakailah kasut. Masuk tandas pakai kasut, jangan masuk kaki ayam. Secara saintifiknya pun terbukti bahawa kalau kita pakai kasut, dari segi perubatan moden, dia membersihkan kaki kita daripada kuman-kuman ataupun makhluk-makhluk halus kan, macam cacing dan sebagainya, daripada memasuki badan kita. Lepas tu kena pakai kasut. Dan hendaklah engkau dahulukan kaki kananmu. Nak keluar, kaki kanan. Nak masuk, kaki kiri. Kalau masjid, nak masuk, kaki kanan. Nak keluar, kaki kiri. Biasakan diri kita. Itu adab, walaupun benda sekecil-kecilnya. Pahala dia besar, sebab itu adalah sunnah Nabi SAW yang Nabi ajar. Kita ni kadang-kadang benda hak Nabi ajar tu rasa macam payah nak buat. Tapi kalau benda orang putih ajak, sat ya boleh kan. Orang putih ajak makan pakai garpu camca, standard kita rasa hebat makan pakai garpu camca. Pergi hotel makan pakai garpu camca. Sedangkan Nabi tak pernah ajak pun gitu. Pegang garpu tangan kiri lagi, cucuk, suap makan. Kita rasa hebat, bangga, kemas. Sedangkan tu Yahudi ajak. Kadang-kadang lah kita, bukan semua tuan-tuan, ni saya cerita ni di Zimbabwe saja.
Jadi bila sebut kadang-kadang hak Nabi ajak tu, kita rasa macam alah lekeh lah, apa tak best lah. Tu terbaliknya kita umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Hak Nabi ajak kita pandang remeh-temeh, hak orang bukan Islam ajak kita rasa kemas hebat. Wala'iyazubillah. Baik tuan-tuan muslimin rahmatullah. Dan baca olehmu, dia kata, lepas kita keluar kaki kanan, baca doa ni, alhamdulillahilladzi adhhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Maksudnya, segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripadaku segala yang tiada baik dan mengekalkan bagiku segala yang manfaat. Ini satu jenis doa yang disebut oleh ulama ni dalam kitab dia, untuk kita keluar daripada tandas. Atau boleh kita baca apa-apa doa yang kita tahu. Macam dalam hadis yang lain disebut, Nabi kita keluar tandas, Nabi kata ghufranaka, ya Allah, keampunan daripadamu ya Allah. Alhamdulillahilladzi adhhaba 'annil adha. Segala puji Tuhan bagi Allah, Tuhan yang telah menghilangkan kesakitan padaku. Wa'afani, dan menyihatkan aku. Pun sama, lebih kurang maksud dia pun lebih kurang sama je. Dan ulama bincang sebab apa Nabi dia kata ghufranaka, masuk tanda dia keluar, dia minta ampun kat Tuhan. Sebab apa? Sebab Nabi ni biasanya dia di mana-mana pun lidah dia sentiasa basah berzikir. Nabi sentiasa berzikir kat mana-mana pun. Jadi apabila dalam tandas, Nabi tidak boleh berzikir dengan jahar, dengan kuat, ataupun tidak boleh menyebut zikir itu dengan lidahnya. Dia hanya menyebut dengan hatinya. Maka bila keluar tandas, dia mohon ampun, ya Allah, mohon ampun, aku tidak dapat berzikir dalam tandas. Gitu. Clear. Nabi tak boleh zikir dalam tandas pun minta ampun kat Tuhan. Kita lupa zikir ni, hari-hari lupa. Tak ada pun rasa bersalah. Nabi tak boleh zikir bersalah rasa Nabi. Kita tidak ada bersalah pun, relax kan. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, jangan tinggalkan zikir ini, iaitu subhanallah 33 kali lepas sembahyang, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Kemudian mencukupkan 100 sebut last sekali tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak faedahnya, diampun semua dosa dia walaupun sebanyak buih di lautan. Ampun dosa kecil-kecil, ambil ampun. Dan Nabi juga sebut, jangan lupa baca zikir tadi tu sebelum tidur. 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Itu di antara ubat untuk menguatkan tubuh badan. Ketika Fatimah mengadu kepada Rasulullah bahawa dia bila kahwin ni kerja rumah banyak, kena sapu, kena jaga anak dan sebagainya. Akhirnya minta kat Nabi pembantu rumah. Kan Nabi bawa balik perang, kokotlah ada tawanan perang yang boleh jadikan hamba. Nabi kata, mau tak aku ajar benda lebih baik pada tu. Lalu Nabi ajar zikir tu. Baca sekurang-kurangnya 33 kali, ataupun sekurang-kurangnya 10 kali. Saya ingin sebut, ada hadis yang lain sebut 10 kali. Jadi baca tu, insya-Allah bangkit esok pagi dia akan segar, sihat, kuat macam bateri cas penuh. Itu special lah. Tetapi Nabi kata tak semua orang akan ingat nak buat ni masa tidur. Sebab Nabi kata ada syaitan yang akan melupakan orang itu untuk membaca zikir tadi sebelum tidur. Waktu selepas sembahyang tak apa, tu imam tu baca, kita duduk ikut je. Waktu nak tidur tu kita akan lupa. Nabi sebut dalam hadis, tak ramai orang yang buat, Nabi kata. Jadi maksud dia apa? Amalan yang orang suka lupa, tak ramai orang buat ni, kalau kita buat, kita lah mahal. Kalau kita buat, kita lah yang mahal. Sebab tak ramai orang buat, kita barang rare. Bahasa tadi kata. Dan dalam hadis yang lain ada Nabi sebut juga, boleh juga baca zikir ni 10 kali. Maknanya subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Ini bagi orang-orang yang tak sempat ataupun sibuk. Jadi dia baca 5 waktu sembahyang tu 10 kali, 10 kali, 10 kali, 10 kali. Kemudian waktu sebelum tidur pun dia baca 10 kali, 10 kali, 10 kali.
Ini pun Nabi sebut dalam satu hadis. Dan Nabi pun sebut juga bahawa orang ini biasanya manusia akan terlupa baca sebelum tidur. Zikir subhanallah 10 kali, hamdah 10 kali, Allahu akbar 10 kali sebelum tidur. Manusia akan terlupa. Sebab ada syaitan yang suka bagi lupa orang baca tu. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau bolehlah baca. Baca, jangan lupa. Baik, insya-Allah. Kemudian sayugianya, iaitu sepatutnya disediakan batu atau air dahulu daripada qada hajat itu. Maknanya sebelum kita masuk tandas tu, kita ambil batu dah siap-siap untuk apa? Untuk istinja. Macam kita zaman ni tak gaduh dah. Kita tandas semua ada ayak dia. Clear dah. Kalau ada tandas tak ada ayak negara kita tak ada no, clear no. Saya pi umrah tahun lepas bulan 12, pergi naik ke Thailand, Bangkok. Daripada sini naik flight pergi ke Bangkok pergi Jeddah. Sebab masa tu tahun lepas tiket tak ada, tiket kapal terbang tak ada. Ya kan, sungguh. Masa pi tu tak apa lagi kan, sebab kami singgah sat ya. Masa balik kami tidur semalam. Allah, siksa. Masa tunggu bas nak ambil apa semua tu kan, tandas dia tak ada ayam. Tu baru jumpa kan, negara tandas tak ada ayam. Allahu akbar. Nak masuk tandas kena ambil apa? Kena ambil botol air mineral buat masuk. Jenuh. Airport pula tu kan, nak cari air mineral tu bukan senang. Dia luas kan, nak cari satu kedai jual air mineral tu, kena pusing kata. Siksa jugalah. Lepas tu dalam tu pula dia ada tisu je kot tu, kadang-kadang tisu habis. Allahu akbar, siksa. Jadi kita kena belajar kot kadang-kadang ni guna tisu istinja selain daripada ayak. Baik. Jadi sebelum kita masuk tandas, kalau seboleh-bolehnya kita pastikan dulu tandas ni ada ayak ke tak. Kadang negara kita pun memang biasanya ada pek ayak, tapi buka-buka ayak tak ada. Allah, masa tu kan baru ni kan. Lepas tu belum masuk tandas tu, bila masuk kita cek dulu ada ayak tak, buka pek ayak ni ada ayak. Tidak lagi, kita dah ni dah, kita dah buang hajat kita, tengok-tengok ayak tak ada pula, jenuh khayau dalam tu. Cari orang pula suruh ambil ayak. Jenuh. Jadi berhati-hati. Baik. Sayugianya sepatutnya sediakan batu ataupun air dahulu daripada qada hajat itu. Ini diserta zaman dulu. Zaman dulu memang tak ada pek ayak dalam tandas, jadi kita kena bawa ayak masuk. Dan jangan istijak dengan air pada tempat qada hajat, melainkan pada yang disediakan padanya qada hajat. Kita tengok tempat. Kalau tempat tu bukan tempat qada hajat, maksudnya bukan tandas, kita buang hajat kita tu di mana, hutan ke apa semua, tengok keadaan. Kalau boleh tempat yang sesuai dengan ayak, kita guna ayak. Macam negara kita, tempat kita sesuai lah dengan ayak. Kalau macam mereka di negara Arab tu, padang pasir dan sebagainya, ayak ni tak apa sesuai guna. Kadang-kadang kita kena guna batu lebih sesuai, tempat yang kering. Baik, jadi kena tengok tempat. Baik, macam negeri kita tak apalah. Baik. Kalau kita ada ayak tu hanya ada cukup untuk minum, maka kalau kita qada hajat, jangan guna ayak, haram. Sebab apa? Ayak tu guna untuk minum, bukan guna untuk qada hajat. Jadi kita lebih patut gunakan batu ataupun benda-benda kesat, tisu ke, daun kering ke, benda-benda kesat yang tidak dihormati. Boleh Baik. Dan seterusnya, dan sunat istibrak. Istibrak ni apa dah? Kencing bagi habis lah. Maksudnya istibrak tu memutuskan air kencing tu daripada kemaluan kita, bagi habis. Istibrak ni, istibrak ni kena buat tuan-tuan, sebab ada hadis sebut, lagi ada cerita ramai di kalangan umat Nabi Muhammad ni yang kena siksa kubur disebabkan oleh kencing yang tak bersih ni. Sebab tu kita diajarkan supaya beristibrak. Macam mana istibrak ni? Melawas ataupun membersihkan kemaluan tu daripada air kencing. Maksudnya kita kencing tu bagi dia betul-betul keluar habis. Jangan kelang-kabut. Jangan kelang-kabut nak keluar dah.
tanpa memastikan air kencing tu dah keluar habis, terutamanya lelaki. Baik, kemudian daripada kemih, ni bahasa orang tua ni. Kemih ni apa? Buang air kecil. Kemih ni buang air kecil ya. Bahasa dulu. Dengan berdehem-dehem dan dilalukan jari tangan di bawah zakat. Ini untuk lelaki. Orang perempuan pun sunat buat. Macam mana? Berdehem-dehem. Kita macam tu. Bila kita kencing orang lelaki kita ni, perempuan pun sunat buat gitu, supaya dia keluar habis. Tapi janganlah sampai kuat sangat. Ni sampai kawan sebelah terkejut. Dia ni sepa dia lekat tulang ikan ke apa. Agak-agak lah, jangan terlampau kuat sangat. 3 kali, kurang-kurang pun 3 kali. Sudah. Kan? Ni tiba 3 kali pun tak puas lagi duk. Berapa kali nak kan? Sebab tu habis 3 kali tu, kita lurutkan di bawah zakat tu dengan jari. Lurut. Ini menurut Imam Ghazali macam ni. Tapi guru saya, dia ajak macam lain. Guru saya, biasalah ulama ni memang macam-macam cara, sebab tidak sama kita ni. Kita ni tak sama setiap orang kita. Ada orang macam berdehem dah cukup dah, tak payah lurut dah. Ada orang berdehem tak puas lagi, lurut pula. Lurut pun tak puas lagi, ada lagi. Okey. Jadi guru saya, dia kata jangan lurut belah bawah. Dia kata kadang-kadang boleh merosakkan urat-urat bawah tu. Dia suruh lurut belah atas pun boleh. Dah lurut belah atas tak clear lagi, buat apa? Goncangkan. Pegang tu goncang pelan-pelan lah. Jangan kuat-kuat pula. Cari tercabut ni susah. Jangan cari saya. Pelan-pelan. Untuk lelaki. Perempuan pun sama, berdehem-dehem. Diam-diam dan cuci bagi bersih, supaya tidak dia menitis keluar. Supaya tidak kita nak keluar lagi, kita rasa dia menitis keluar. Kita keluar, dia pun keluar juga setitik. Yang tu jadi masalah. Kan? Itu jadi masalah. Baik. Sebab tu bagi orang-orang yang ada masalah tasalsul baul, iaitu kencing yang tak lawas, dia kencing sekali nak terkeluar macam tu pula, disunatkan bagi dia untuk pakai kapas. Dia pakai dengan kapas tu, ikat kemaluan dia tu. Ataupun diletakkan apa-apa macam panty liner. Kalau perempuan tak panty liner, buh dekat dia punya apa nama sulak dalam tu kan. Lelaki pun boleh juga buh. Kalau tak ada kapas, ambil panty liner tu buh, supaya najis tadi tidak keluar pergi tempat lain. Dan dia boleh semayang. Dan untuk satu wuduk, satu semayang ya, wajib. Satu semayang wajib. Untuk orang yang ada tasalsul baul ni, kencing tak lawas, kencing dia lagi, dia keluar, sekali dia keluar, sekali dia keluar, sikit. Ini nak buat macam mana? Dia penyakit cerita lain. Okey? Baik. Jadi itulah guru saya, dia beritahu 3 step juga. Pertama berdehem, kedua lurut belah atas. Kalau ikut Imam Ghazali, lurut belah bawah. Kemudian ketiga guru saya kata, dia kata goncangkan sikit, goncang. Okey. Clear. Dia penting tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak sedar dia keluar. Kita nak tahu macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan balik cek. Kalau seluar dalam tuan-tuan dan perempuan bau hancing, maknanya dia keluar setitik 2. Ramai yang jadi macam tu, tapi dia tak sedar, dia tak pernah cek pun. Bila kita cek pun kita tahu, oh banyak aku keluar juga setitik 2. Maka sebab tu dalam tandas tu cuci bersih-bersih. Pastikan dia keluar habis. Istibrak tu maksudnya dia keluar habis yang kencing tu, tak ada setitik pun. Baru kita pakai seluar, baru kita semayang. Okey? Sebab dia, benda ni melibatkan azab kubur, melibatkan semayang kita tak sah dan sebagainya. Baik. Dan berkata Syekh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Minhajul Qawim. Ibnu Hajar ni adalah Ibnu Hajar Al-Haythami. Sebab dia alim fiqah. Ada seorang lagi Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia alim hadis. Dia alim hadis. Dia terkenal dengan alim hadis. Jadi Al-Haythami. Okey. Dia kata apa? Lakin ikhtara jam'un wujubahu. Akan tetapi dipilih oleh kebanyakan ulama itu wajib istibrak kemudian daripada kencing itu. Kata Syekh Ibn Hajar, ramai ulama kata wajib ni istibrak ni, bukan sunat. Masuk dah.
Baik, kita bagi laluan pada azan dan kita sambung balik insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Baik, kita sambung semula. Dan kata Syekh Ibn Hajar rahimahullah taala dalam kitab dia yang bernama Al-Minhajul Qawim, lakin ikhtara jam'un wujubahu, tetapi dipilih oleh kebanyakan ulama wajib istibra'. Jadi kita buat berdehem-dehem bagi keluar ayat kencing bagi habis itu wajib di kalangan jumhur ulama Syafi'i. Baik. Wa bi wujubihi qala al-Qadhi wal Bughawi wa jara alayhi an-Nawawi fi syarh Muslim liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tanazzahu min al-bawli fa inna 'amata 'adabil qabri minhu. Maksudnya, dan wajib istibra' itu yang mengata dia adalah Al-Qadhi. Al-Qadhi dalam mazhab Syafi'i bila disebut nama Al-Qadhi, maksud dia Al-Qadhi Husain, seorang ulama terkenal dalam mazhab Syafi'i. Dan Al-Bughawi rahimahullah, Imam Bughawi. Dan juga berlaku atas demikian itu, ya, maknanya yang sokong, yang setuju juga dengan pandangan ni, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi ni nama dia Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Dia berasal daripada kampung, nama dia Kampung Nawa. Nawa ni bukan Nawa kat Kuala Nerang. Kuala Nerang ada kat Nawa. Kita kata Nawa Kuala Nerang. Tak Dia di Syria tu, dekat Syam, dekat Syria. Dekat dengan Busra, tempat Nabi pergi berniaga tu. Ada satu kampung nama dia Nawa. Saya pergi dah kampung tu. Saya pergi dah pergi ziarah makam Imam Nawawi apa semua. Ziarah.
Kita pergi ziarah kubur dia, masjid dia, kan. Dia orang yang sangat alim, mati umur 45 tahun, meninggal umur 45 tahun, tak sempat kahwin pun. Tak sempat kahwin tuan-tuan, 45 tahun dah meninggal. Dan dia nak meninggal tu dia tahu. Masa dekat-dekat nak meninggal dia tahu dah dia nak meninggal. Dia pergi ziarah guru-guru dia, dia pergi ziarah kuburan guru-guru dia, dia pergi ziarah guru-guru dia, menangis-nangis dia. Kan? Menangis dia, jumpa guru dia, yang mana pernah ajak dia, dia menangis-nangis. Dia pun heran, dia mesti, Imam Nawawi ni rupanya umur dia dah nak sampai dah. Dia dah tahu dah. Dia dah rasakan. Baik. Jadi dia ni orang yang rajin mengaji, Imam Nawawi ni. Baca kitab tak berhenti-berhenti. Satu hari dia boleh baca 25 kitab. 25 kitab tuan. Kita satu kitab pun baca 2 muka surat dah sehari. Dia baca 25 buku satu hari. Jadual kuliah dia penuh. Lepas subuh kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar. Penuh kuliah dia. Imam Nawawi ni alim dia. Dia pun kata wajib. Dia pun kata setuju dengan pandangan wajib istibra'. Kita mesti menyelesaikan kencing kita tu supaya dia keluar habis-habisan. Okey? Tapi ingatlah janganlah terlampau lama sangat. Sehari duk tu kan. Duk berdehem tu sampai dekat setengah jam. Tu bukan dia dah tu. Tu jadi mengarut. Dia wah-wah pula tu. Baik. Semuanya sebab apa? Imam Nawawi sebut dalam syarah Muslim, syarah hadis ni yang Nabi sebut dalam kitab Imam Muslim. Jadi Imam Nawawi ni dia ada sebuat satu kitab syarah kepada Sahih Muslim. Sahih Muslim ni satu kitab yang dikarang oleh Imam Muslim. Imam Nawawi buat satu syarah, mensyarahkan, mencerita, menerangkan balik hadis-hadis tu. Jadi dia nama dia kitab syarah Al-Muslim, syarah Imam Nawawi rahimahullah. Baik, dia kata apa dalam tu? Dalam hadis tu ada satu hadis Nabi yang dimasukkan dalam kitab tu yang ada dalam kitab Muslim tu. Sucikan, tanazzahu minal baul, sucikan olehmu daripada kencing, iaitu istibra', mesti istibra'. Fa inna 'amatal 'adzabil qabri minhu, kerana kebanyakan siksa kubur itu daripada orang yang tiada istibra' daripada kencingnya. Maka sebab tu bila duduk dalam tandas betul-betul kena istibra'. Betul-betul kena istibra'. Jangan kita buat sambil-sambil lewat, buat betul-betul. Tapi ingat jangan terlampau lama sangat, jangan membazir sangat air. Baik. Kemudian ni ada adab lagi, dalam ada adab kita qada hajat. Dan janganlah engkau buka auratmu dahulu daripada sampai ke tempat duduk bagi qada hajat itu. Ni tak dandan dah, tak ada masuk lagi nak buka dah. Jaga jangan. Masuk duduk dalam tu buka lah aurat kita, kan. Dan kalau dalam perubatan Islam yang saya belajar, kalau kita nak pecat baju kita ataupun kita nak buka baju kita, bacalah doa supaya tidak ada jin-jin yang jahat yang mengendap, terutamanya wanita. Bacalah doa dia. Doa apa? Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Saya ulang sekali. Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Bismillahilladzi la ilaha illa hu, supaya tidak ada jin-jin jahat yang mengendap melihat kita. Kalau perempuan dia jin lelaki lah. Kalau lelaki pula kadang-kadang jin perempuan pun ada. Dia main duk ganggu. Jangan buat main. Jin perempuan ni pun bahaya juga. Baik. Saya pengalaman pernah terkena dengan jin perempuan ni. Masa tu saya pun masih baru lagi dalam perubatan Islam ni. Bila saya berjumpa dengan kawan saya tu, dia tengok, dia kata, kat kamu ni ada jin perempuan, dia kata. Dia suka kat kamu ni. Ustaz ni mungkin handsome sikit. Dia kata, jadi jin tu suka, dia berkenan. Itu macam mana? Dia kata dia tolong buang. Itu dia picit bawah saya. Dia picit tu Allah danda rasa sakit. Tu dia cabut bawa keluar. Dia kata. Lepas tu baru saya rasa lega. Sebelum pada tu saya bawa kereta nak main kuliah ni, mengantuk ni, Allahu Rabbi. Melelong bawa kereta nak main kuliah. Saya pun dah heran pasal apa ni. Nak kata tidur tak cukup, tidur cukup. Tapi main nak bawa kereta mengantuk. Duduk di rumah saja tak mengantuk. Kan? Bawa kereta mengantuk. Rupanya ada satu makhluk dia suka ke kita, duduk kacau. Pula dah. Jadi kita baca doa tu insya-Allah. Baik. Dan dia kata lagi, ni adab lagi noh. Jangan engkau hadapkan ke matahari dan bulan
Jangan kita nak qada hajat tu kita menghadap matahari ataupun bulan. Perhatikan jangan menghadap dia matahari ataupun bulan. Tapi kalau kita berada dalam tandas yang tertutup, tu lain cerita. Kalau tandas tertutup tak apa. Ni kalau tandas terbuka, kan, kita dalam hutan ke apa kan. Kalau tandas tertutup mampu nak cari matahari tang mana. Tapi hendak pun tang mana matahari ni. Tak payahlah. Tandas tertutup tak apa. Kan, tandas yang terbuka ni dalam hutan ke apa kan, jaga. Ini adab kan, adab. Dan jangan engkau menghadap kiblat dan jangan engkau membelakangkan dia. Maksud dia kita kalau dalam kita nak qada hajat di tempat terbuka, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangnya. Kiblat belah mana? Belah timur. Belakang kiblat belah mana? Barat. Tidak. Kasih terbalik. Kiblat belah barat kot. Barat ke timur? Barat kan? Kiblat belah barat. Belakang kiblat tu belah timur. Jadi kita jangan menghadap timur dan barat dan timur. Kita menghadap mana? Utara dan selatan. Okey. Ini kalau di tempat terbuka tuan-tuan. Kalau di dalam tandas yang disediakan tu tak perlu. Sebab dia ada dinding yang menutupi. Jadi tak perlu. Okey. Kemudian jangan engkau kuncing ataupun berak di bawah pohon kayu yang berbuah. Tengok pokok betik ke apa buah elok, kita pun tak apalah tambah bajak kita tak boleh tuan. Pasal apa? Kesian orang lain lagi lepas tu nak pergi ambil buah tu bau satu macam. Allah, tak jadi terus kawan tu nak makan buah tu. Tak boleh. Jadi kalau ada pokok yang ada buah, kita jangan buang hajat kita di situ. Kita pergi cari tempat lain lah yang tidak ada pokok yang berbuah. Baik. Kemudian dan jangan engkau kencing ataupun berak di dalam lubang tanah. Jangan. Kalau kita masuk dalam hutan, tak malas dah nak korek lubang ke apa, tengok-tengok ada lubang baiknya, kita pun berak kat situ, kencing itu tak boleh, jangan. Satu, takut bahaya ada binatang dalam tu. Binatang bisa ke ulang ke apa ke. Itu satu. Yang kedua, takut itu adalah kediaman saudara kita daripada kalangan jin. Mana tahu ada jin Islam dalam tu, kan? Naya dia. Jadi dia akan marah pada kita. Ataupun kalau jin Islam, kalau dia marah pun taklah teruk sangat. Sebab jin Islam ni dia masih ada adab lagi. Kalau kena jin kafir lah, walaiyazubillah. Kena jin kafir, takut jadi apa-apa kepada kita. Pernah kawan saya cerita masa dia mengajak di Sabah, dia bawa budak-budak camping dalam hutan di Sabah tu. Di antara negeri yang ada jin dia kuat, antara dia Sabah, Sarawak, Perak dan Pahang. Ni 3 negeri, 4 negeri ni ada jin yang banyak. Jin besar-besar, kuat-kuat, banyak. Baik, jadi dia buat camping dalam hutan. Lepas tu ada seorang budak tu tiba-tiba sakit, kena rasuk. Perut dia jadi kembung. Lepas tu pergi hospital, doktor pun tak tahu nak buat apa. Perut dia tiba-tiba kembung. Lepas tu pergi kepada Ustaz tu pun berdialog dengan jin tu. Rupanya budak ni dia kencing ataupun dia tersepak hidangan makanan jin-jin tu dalam hutan. Jin tu buat kenuri hari tu. Tak tahulah kenuri kahwin ke apa, tak tahulah. Jadi budak ni pergi kat situ, dia mungkin nak terkencing ataupun dia mungkin lalu kawasan tu, dia tersepak hidangan ketua mereka, raja mereka. Jadi dia mengamuk mereka. Jadi dia hantar satu jin masuk dalam perut budak tu. Bukan satu jin, banyak lah. Sampai perut dia kembung. Lepas tu bila diperintahkan keluar, minta dia keluar, dia kata boleh, dia kata, tapi aku akan keluar kot mata. Dia keluar kot mata tuan-tuan, terkeluar mata budak tu, mati terus. Bahaya tuan. Sebab tu kita masuk ke dalam hutan, kita ni nak pergi tandas ke apa semua, baca doa lah kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lepas tu tengok tempat, jalan lubang jangan, tengok tempat yang elok sikit jangan, cari tempat yang tidak elok, korek lubang dulu. Tapi tak perlu minta lah anak cucu tumpang tok lah apa semua, tak payah tu semua tu karut. Saya doa tu anak cucu tumpang tu, nak berak apa semua, tak payah tu semua. Tu semua khurafat semua tu. Kan? Kita baca doa aja. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Atau bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu.
Itu kita buat qada hajat kita, insya-Allah. Baik. Sebab tu nak masuk hutan jaga adab-adab dia. Sebab dalam hutan tu bukan kita saja duduk dalam tu kan. Ada benda-benda lain juga dalam tu. Jadi kena hati-hati. Baik. Kemudian dia kata apa lagi? Dan jangan kau kencing pada tanah. Jangan kau kencing pada tanah. Mana dia? Dan jangan kau kencing pada tanah yang keras dan pada tempat angin berhembus, kerana memelihara daripada terpercik. Oh, saya terlupa baca satu baris. Dan janganlah engkau duduk qada hajat di air yang tenang. Ada satu lagi sebelum tu. Kalau kita jumpa satu lopak air yang tenang, elok bersih, kan? Jangan pergi duduk buang qada hajat kat situ, jangan. Telaga ke, jangan. Kadang-kadang air itu adalah minuman makhluk lain. Contohnya haiwan lah. Haiwan, binatang-binatang minum gitu. Ataupun kadang-kadang bangsa jin pun minum kat situ. Jangan. Kalau sungai tak apa. Sungai dia berjalan. Tak apa. Ni air yang tenang elok kan. Tu jaga-jaga. Kalau di sungai pun kalau air tenang tu pun kena jaga tu. Silap-silap kita pun qada hajat dia pun ngap ke bawah tu. Kan boya tu ada bawah tu. Baik. Kemudian kita sambung balik. Ni hadis perenggan ni saya tinggal di atas ni. Baik. Dan jangan kau kencing pada tanah yang keras ataupun pada tempat angin berhembus, angin kuat. Duduk atas bukit tu angin kuat, kita pun kencing kat situ. Jangan. Sebab apa? Kerana memelihara daripada terpercik. Kalau tanah keras batu kita kencing, percik balik kena pakaian kita, kotor pakaian kita, nak semayang macam mana? Jadi pelihara benda tu. Kemudian jangan pada tempat yang berangin. Tempat tu angin kuat kita pergi kencing itu. Jadi angin tu tolak kencing kita, kena di pakaian kita, rosak, kotor. Baik. Dan hendaklah engkau bertekan pada ketika dudukmu di atas kaki yang kiri. Kaki kiri tu kita tekankan. Dia ada cara nak tunjuk ni, kena duduk kat bawah boleh tunjuk. Kemudian kaki kanan angkat. Kaki kanan angkat, kaki kiri turun macam tu. Duduk bertinggung. Barulah najis tu senang keluar macam highway. Dia keluar brum gitu. Tapi lah ni masalah dia, tandas semua dia buat tandas kerusi pula. Allah. Tandas kerusi tu kalau tuan-tuan buka Google cari dalam YouTube dia tunjuk. Memang dia menyusahkan najis tu nak keluar. Sebenarnya dia kena buat cara laguling pula. Sama ada tak kaki kat bawah bagi tinggi ataupun kita tunduk supaya memudahkan dia keluar. Sebab apa? Bila kita duduk atas kerusi tu, atas kerusi yang tandas jenis kerusi tu, dia susah sikit. Dia kat dalam tu ada urat yang tersekat. Ada kawasan yang tersekat. Baik. Dan yang lagi pelik bin ajaib lah. Kita ni negeri Islam lah. Tapi kadang-kadang kita pergi tandas kita hak lelaki lah. Dia buat juga tempat hak nak berdiri, kencing berdiri. Patutnya tak perlulah tempat tu. Kalau nak buat pun 1-2 sudah, dia buat banyak. Kan? Jadi kadang-kadang orang kita pun tengok tandas penuh sangat, lambat sangat kan. Bagi kat situ hari tak? Kan? Kadang-kadang terpercik benda tu. Dia tinggi kan, terpercik. Yang kadang-kadang lagi apa, tak syok tengok tu. Baru balik umrah piah putih, tiga-tiga masuk, kencing berdiri. Allahu akbar. Nampak leceh sangat. Dah pakai piah putih pula. Allah. Nampak tak? Itu bukan ada orang Islam. Kencing berdiri bukan ada orang Islam. Kencing berdiri ni boleh ketika darurat saja. Ketika kita ni darurat sangat boleh. Ketika contoh tempat tu tak ada lah tempat yang sesuai untuk kencing, melainkan dengan cara berdiri, itu baru boleh. Kalau tak ada apa-apa saja-saja, tak usah. Lebih kita kencing di dalam tandas tu macam duduk. Baik. Jadi duduk belah kiri, kaki kita tekan di bawah, kaki kanan di atas. Okey. Kalau guru saya dia tambah satu lagi. Kalau kita susah nak berak, dia kata tambah satu lagi, dia kata genggam tangan kiri ni letak di perut belah kiri, tekan. Kalau orang yang sembelit ni susah nak berak, tekan. Bukan tekan kuat-kuat lah, letak je, kita tekan macam tu. Dia akan mudah keluar insya-Allah. Baik.
Dan jangan kencing padahal engkau berdiri, melainkan dalam keadaan darurat. Sebab tu dalam darurat boleh. Contohnya tempat tu tak sesuai untuk duduk ke, kan, ataupun tempat tu di bawah tu kotor semuanya. Jadi bergantung pada keadaan. Ataupun tanda semua penuh, kita dah tak tahan ni, tak tahan, itu baru boleh, kan. Tanda penuh, kita tak tahan sangat-sangat. Kalau kita dibiarkan, takut nanti terkencing dalam seluar, maka itu dibenarkan. Baik. Dan himpunkan olehmu pada istinja itu di antara memakai air dan batu. Kalau mampu pakai air dengan batu, pakai air dengan batu. Kalau macam negara kita biasanya air lah. Tapi kadang-kadang kita kena belajar juga menggunakan tisu dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kita pergi negara-negara yang tidak ada air dalam tandas dia, kan. Macam saya pergi Bangkok baru ni, kemudian di China ke, setengah-setengah negara bukan ada air dalam tandas dia. Dia sedia tisu lah. Jadi kena belajarlah cara-cara menggunakan tanpa air. Baik. Maka hendaklah engkau sapu pada tempat istinja itu dengan 3 buah batu atau 1 batu, tapi ada baginya 3 penjuru. Kalau kita nak pakai istinja batu, bawa 3 batu. Jadi 3 kali kita calik dengan batu tu. Ataupun benda-benda yang kesat, macam tisu, macam daun, benda-benda yang kesat boleh. Asalkan benda tu kesat, suci dan tidak dihormati. Jangan kertas tertulis ayat Quran tak boleh. Kertas buku elok-elok tak boleh. Benda yang dihormati tak boleh. Surat khabar ke ada tulisan tak elok. Benda-benda yang tak dihormati tak apa. Kertas kalau tak ada tulisan tu tak apa. Baik. Kemudian ada kalau tak mau ambil 3 batu, ambil sebiji batu, tapi batu yang agak besar lah, yang dia ada penjuru-penjuru dia. Jadi supaya kita boleh guna satu penjuru belah ni, lepas tu satu penjuru 3 kali. Satu batu tu boleh guna 3 kali. Baik. Sekira-kira menghilangkan betul bukan. Dan hendaklah batu yang istinja itu suci lagi kesat. Batu tu mesti suci dan kesat. Itu syarat-syarat untuk alat istinja. Dia mesti kesat dan suci, mampu menanggalkan najis. Kalau tak kesat susah. Baik. Sekira-kira menghilangkan rupa najis itu, iaitu sekira-kira boleh kesat, boleh tonyoh najis itu sampai dia hilang, tak ada. Dan demikian lagi engkau sapu zakarmu 3 kali dengan batu, dengan 3 batu atau 3 tempat 1 batu. 3 penjuru batu tu 1 batu. Dan jikalau tiada suci dengan 3 kali itu, maka engkau lebihi akan dia sehingga menjadi 5 kali atau 7 kali sehingga suci. Jadi kalau tak cukup 3, boleh buat 5 kali, cari 5 batu lah, ataupun buat 7 kali, cari 7 batu. Ini semua mesti disunatkan kita pakai nombor yang ganjil, begitu. Sampai suci lah. Kalau tak cukup 7, 9, 11 gitu. Dan jangan engkau istinja dengan tangan kananmu. Nak cuci kena pakai tangan kiri, melainkan dengan tangan kiri jua. Dan engkau baca pada ketika selesai daripada istinja itu di luar tandas. Habis dah cuci bersih semua, keluar tandas, baca doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hatiku daripada sifat nifaq, munafik. Wa hassin farji minal fawahish, dan peliharalah kemaluanku daripada perkara-perkara keji, keburukan, dosa-dosa yang keji. Dan hendaklah engkau gosokkan tanganmu kemudian daripada selesai istinja itu ke bumi atau kepada sesuatu, kemudian basuhkan dia. Jadi dah habis istinja tu, kalau tak ada kalau zaman dulu lah, tonyoh dekat tanah yang bersih, tonyoh supaya keluar semua kotoran tu dan bau-bau yang tak enak tu. Kemudian basuh tangan tu. Kita zaman ni tak payahlah lagi duk keluar tandas, duk pergi lap kot lantai tandas tu, tak payahlah. Kita pergi basuh dekat sinki tu, kemudian sabun. Kalau ada sabun kita sabun, kalau tak ada sabun basuh je bagi bersih. Itu. Jadi beginilah. Jadi kitab ni dia cerita lama-lama punya, tapi tak apalah. Boleh je kita pakai untuk zaman ni. Baik. Jadi itu selesai bab istinja, insya-Allah. Jadi nanti kita akan sambung lagi bab seterusnya, iaitu berkaitan wudu. Fasal kedua pada menyatakan adab mengambil wudu. Jadi bab istinja ni tuan-tuan, walaupun nampak biasa, remeh-temeh, benda yang kita buat selalu, tapi kadang-kadang perlu juga pada kita mengingati, terutamanya bab istibra' tadi. Jadi keluarkan najis daripada
kemaluan kita tu bagi habis. Dan kadang-kadang tuan-tuan pun kena cek seluar dalam tu, cek tengok, balik nanti balik cium tengok bau kencing tak. Kalau ada bau kencing tu maknanya kita memang ada masalah tu. Jadi kena pastikan kita dalam tandas kita istibra, keluarkan bagi habis. Pastikan tu insya-Allah. Jadi kita doakan moga-moga Allah permudahkan segala urusan kita dan Allah berikan kemudahan untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Moga-moga ibadah kita diterima oleh Allah dan dijauhkan kita semua daripada siksa disebabkan oleh kencing tadi ini. Wallahu ta'ala a'lam. Dan di akhir ini tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin memohon maaf dan juga memohon tuan-tuan dan puan-puan doakan keselamatan dan dipermudahkan urusan saya yang akan menunaikan umrah pada 18 hari bulan ni. Tak apa hari dah. Hari ni berapa? 13 dah. Lagi 5 hari lah. Saya akan berlepas ke Tanah Suci untuk menunaikan umrah. Mohon doa pada tuan-tuan dan puan-puan semua. Moga-moga saya dikurniakan kemudahan dalam urusan dan diberikan umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga-moga tuan-tuan dan puan-puan juga saya akan doakan di sana insya-Allah. Moga-moga tuan-tuan semua diampunkan dosa dan kita bertemukan lagi satu hari nanti di dalam syurga Allah nanti. Dan juga tuan-tuan semua dijemput untuk ke sana nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau siapa berminat berhajat untuk menunaikan umrah bersama saya pada tahun depan, ada lagi bulan 2, 10 hari bulan 2 insya-Allah. 10 Februari ni ada trip lagi bersama saya ke Tanah Suci insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang mana ada kesihatan, kemampuan untuk pipi tuan-tuan, dia satu pengalaman, satu perkara yang wajib kita buat sebenarnya. Kalau kita ada duit, wajib kita buat. Dia bukan sunat. Kalau umrah ni, dia hak pertama kali tu wajib. Hak kemudian tu baru sunat. Jadi moga-moga yang mana mampu kita pergi cepat-cepat supaya kita selesaikan benda fardu kita itu insya-Allah. Dan mana-mana yang ada siapa-siapa berhajat nak buat apa-apa segala jenis wakaf di Tanah Suci nanti, boleh lagi ambil kad kat saya. Ambil kad kat saya untuk hubungi saya lah untuk buat wakaf ni. Saya buat wakaf ni sama ada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Wakaf Al-Quran, bagi makan fakir miskin, tahlil, siapa nak buat hajat tahlil kat sana, bagi nama arwah. Tahlil tak ada had, berapa nak bagi. Nak bagi RM1 pun bagilah tahlil. Terpulang lah. Jadi kita akan buat tahlil sama ada di Mekah ataupun di Madinah untuk semua arwah di sana insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa adaban liqarribuna ilayk. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal rashidin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu wa ya qayyum ja'al al-huzna idza syi'ta sahla. Bi rahmatika fala takilna ila anfusina tarfata 'aini wa la aqalla min dhalik wa aslihna sha'na kullahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna ba'dahu tafarraqa ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la yattabi'una shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwan mujahidin mustad'afin fi Filastin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma ahlik al-kafarata wal musyrikin wal munafiqin a'da'aka a'da' ad-din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.